Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zilhaiza Hazira binti Ismail bernombor metrik 205614. Saya merupakan pelajar daripada jurusan Bachelor Kejurawatan semester 1 sesi 2020-2021. Kami dari kumpulan 1 akan bentangkan satu tajuk iaitu Falsafah Ibnu Sina. Jadi, saya akan kongsikan serba sedikit pengenalan mengenai Ibnu Sina. Pada zaman kebangkitan Islam dalam melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, rata-rata para sarjana Islam, ilmu tidak berasa cukup dengan hanya satu cabang ilmu sahaja. Malahan sebaliknya, mereka sedaya mungkin cuba menguasai kebanyakan bidang ilmu yang ada pada waktu itu. Kecenderungan ini boleh dikatakan sebagai hasil daripada dasar dan pandangan Islam sendiri terhadap ilmu. Sebagaimana dimaklumi, Islam mempunyai pandangan yang komprehensif terhadap hidup. Hasilnya, ilmu pada pandangan Islam bersifat bersepadu dan sebaik-baik ulama' ialah orang yang dapat menguasai sebanyak mungkin cabang-cabang ilmu tersebut. Antara orang yang paling berjaya dalam menguasai cabang-cabang ilmu yang banyak ini termasuklah Ibnu Sina. Ibnu Sina atau nama sebenarnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah lebih dikenali sebagai Avicenna oleh Barat. Beliau telah menguasai ilmu perubatan pada usianya 16 tahun dan menghafaz Al-Quran sejak usia 10 tahun. Ibnu Sina juga pakar dalam ilmu falsafah. Beliau telah menyatakan beberapa pandangannya tentang jiwa manusia, logik dan sebagainya. Sejumlah 450 karya beliau dalam pelbagai bidang telah ditulisnya sejak awal usia remaja. Dalam jumlah tersebut, 40 buah adalah dalam bidang perubatan. Karya Ibnu Sina yang terkenal ialah Al-Qanun fi Tibb atau Formula Perubatan. Ia menjadi rujukan dan kajian tesis di Universiti Barat sehingga abad ke-17 Masihi, seperti di Itali dan juga Perancis. Beliau juga mahir dalam ilmu matematik, fizik, agama dan lain-lain lagi. Sumbangannya begitu besar kepada kita semua. Segala pemikirannya, falsafah dan teorinya masih digunakan sehingga sekarang. Malah, ilmu ini telah menyumbangkan kepada dunia kemajuan dalam bidang pendidikan, perubatan dan sebagainya. Hasil sumbangan ini telah melahirkan ramai cerdik pandai, para ilmuwan yang berjaya dan turut melahirkan pemikir moden. Ini kerana segala karya, falsafah dan pemikirannya digunakan oleh semua manusia dari zaman ke zaman. Jadi itulah sedikit sebanyak pengenalan yang saya dapat kongsikan. Seterusnya saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya yang berikut. Assalamualaikum, nama saya Aida Fazila binti Basri, nomor matriks 205357. Saya dari kos kejururawatan bagi sesi 2020-2021. Oke, kali ini saya akan membentangkan dua topik, yaitu pandangan Ibnu Sina terhadap pendidikan dan pengelasan pengetahuan. Baiklah, Ibnu Sina memiliki pandangan tentang hakikat manusia, khususnya tentang konsep jiwanya. Menurut Ibnu Sina, jiwa manusia yang disebut al-nafs al-natiqah yang mempunyai dua daya, yaitu yang pertama, daya praktikal yang berkait rapat dengan jasad. Daya praktikal ini disebut juga al-aql al-amali, yaitu daya jiwa insan yang memiliki kekuasaan atas badan manusia. Dengan jiwa inilah manusia mampu melakukan perbuatan yang mengandungi pertimbangan dan pemikiran yang membezakan dirinya dengan binatang. Yang kedua, daya teori. Ini berkait dengan hal-hal yang abstrak. Daya teori ini disebut sebagai al-aql al-nazari, yaitu daya jiwa yang berfungsi untuk menemukan konsep umum yang ditimbulkan dari teori. Kepintaran dipengaruhi oleh adanya proses interaksi yang baik melalui proses belajar, mengajar, atau pengalaman. Untuk meningkatkan kualiti jiwa dan akal manusia, menurut Ibnu Sina, latihan-latihan yang melibatkan penelitian dan pendidikan perlu dilaksanakan. Ini disebabkan oleh sifat seseorang bergantung pada jiwa yang berpengaruh pada dirinya. Jika jiwa manusia telah mempunyai kesempurnaan sebelum berpisah dengan badan, maka ia akan memperoleh kesenangan abadi di akhirat.
Sebaliknya, jika ia berpisah dengan badan dalam keadaan tidak sempurna akibat hawa nafsu, maka ia akan sengsara di akhirat. Okey, seterusnya ialah pengelasan pengetahuan. Menurut pandangan Ibn Sina, pengetahuan terbahagi kepada dua kategori utama. Yang pertama disebut sebagai pengetahuan teori, manakala kategori kedua dinamakan pengetahuan praktikal. Kategori yang pertama bertujuan untuk menyempurnakan jiwa dengan mengetahui terjadinya kepercayaan positif terhadap sesuatu. Sedangkan yang kedua tidak hanya sebagai jiwa yang sempurna dengan pengetahuan, tetapi juga sebagai bertindak sesuai dengan keperluan pengetahuan itu. Selain itu, tujuan falsafah teori adalah kebenaran, sementara falsafah praktikal adalah kebaikan. Falsafah teori terdiri daripada 3 jenis sains yang serupa dengan idea Aristoteles. Ini adalah sains semula jadi, mathematics science, dan sains teologi atau metafizik. Di dalam kategori ini, dia menambah sains mutlak. Seterusnya, praktikal pengetahuan merangkumi 3 cabang pengetahuan seperti yang dicadangkan oleh Aristoteles, yaitu etika, pengurusan rumah tangga, pengurusan masyarakat. Dia menambahkan ilmu kenabian dalam hal ini. Mengenai perkara ini, kita dapat melihat Ibn Sina tidak meniru keseluruhan ide falsafah Yunani, tetapi sebagai ahli falsafah Islam sejati, dia berjaya mengislamkan falsafah asing dan menjadikannya sesuai dengan ajaran Islam dan pandangan dunia. Itu saja, saya serahkan kepada orang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Izzat Izzati binti Muhammad Abdul Rahim. Nombor metrik 205888. Saya daripada kos Jururawatan dengan kepujian tahun 2020-2021. Menurut Rostani, pandangan Ibn Sina mengenai tujuan pendidikan adalah sama dengan ahli falsafah Muslim yang lain, seperti Al-Farabi. Terdapat 2 tujuan pendidikan berdasarkan pandangannya, iaitu yang pertama, tujuan pendidikan adalah untuk pemupukan akal. Yang kedua adalah untuk mempersiapkan diri agar dapat hidup di dalam kelompok masyarakat dengan melakukan pekerjaan yang dipilihnya yang sesuai dengan bakat, kesiapan, kecenderungan dan potensi yang dimiliki. Tujuan pertama ini jelas menunjukkan kepercayaannya terhadap keunikan dan keintelektualan manusia dari makhluk lain. Manakala tujuan yang kedua adalah lebih kepada vocational dan praktikal untuk mempersiapkan pelajar untuk pekerjaan yang sesuai. Dengan kata lain, seperti yang dinyatakan oleh Al-Naqib, Ibn Sina melihat tujuan pendidikan sebagai pertumbuhan individu secara keseluruhan, iaitu dari aspek fizikal, mental dan juga moral. Diikuti dengan persiapan individu ini untuk hidup dalam masyarakat melalui perdagangan yang dipilih mengikut kemampuannya. Oleh itu, tidak seperti pemikiran ahli falsafah yang lain, Ibn Sina tidak mengehadkan tujuan pendidikan hanya untuk melatih ahli falsafah ataupun golongan elit saja, tetapi mendorong seseorang untuk mempersiapkan diri untuk pekerjaan khusus seperti sumbangan sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Oleh itu, pendidikan seperti ini menyumbang kepada pembentukan kepribadian yang kuat dan bersepadu dengan kecekapan dalam tubuh, minda dan personaliti. Tahap pendidikan kepada 2 bahagian. Yang pertama, pendidikan di rumah dan yang kedua adalah pendidikan di sekolah ataupun maktab di bawah seorang guru, iaitu muallim. Dan keduanya sebetulnya saling melengkapi. Tujuan pendidikan awal ialah memperkukuhkan keimanan, membangunkan karakter yang baik dan juga kesihatan, membanteras buta huruf, mengajarkan cara-cara berfikir yang benar dan juga mempelajari kerajinan. Guru harus dipilih secara teliti kerana akan sangat mempengaruhi karakter seorang pelajar. Guru haruslah soleh, bermoral, lembut, berpengetahuan luas dan juga memiliki kebijaksanaan serta mampu menghayati karakter pelajar. Menilai bakat mereka untuk menuntut pelbagai bidang pengetahuan agar dapat memberi nasihat mengenai peringkat pelajaran yang seterusnya yang bakal diambil oleh seorang pelajar. Islam sepakat bahawa maksud dari pendidikan dan pengajaran bukanlah memenuhi otak anak didik dengan segala macam ilmu yang belum mereka ketahui, tetapi maksudnya ialah mendidik akhlak dan jiwa mereka.
menanamkan rasa fadilah iaitu keutamaan, membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi, mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci, ikhlas dan juga jujur. Maka tujuan pokok pendidikan Islam ialah mendidik budi pekerti dan pendidikan jiwa. Pendidikan berusaha mengembangkan potensi individu agar mampu berdiri sendiri. Untuk itu, individu perlu diberi berbagai kemampuan dalam pengembangan berbagai-bagai hal, seperti konsep, prinsip, kreativiti, tanggungjawab dan keterampilan. Dengan kata lain, perlu mengalami perkembangan dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Demikian juga individu sebetulnya adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sesamanya. Objek sosial ini akan mempengaruhi terhadap perkembangan seseorang individu. Melalui pendidikan dapat dikembangkan suatu keadaan yang seimbang antara perkembangan aspek individual dan juga aspek sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Hana binti Safi'i, nombor matrik 209375 dan saya dari Bachelor Kejururawatan dengan kemudian sesi 2020-2021. Seterusnya, pandangan Ibnu Sina dalam memberi pendidikan yang bersesuaian dengan tahap umur seseorang itu dari awal usia sehinggalah remaja. Baiklah, menurut Ibnu Sina, ada beberapa ilmu yang perlu dipelajari oleh seseorang individu berdasarkan perkembangan usianya. Iaitu yang pertama, bermula peringkat usia 3 hingga 5 tahun, Ibnu Sina tidak menyebutkan jenis didikan secara spesifik, tetapi dia mencadangkan untuk menjadikan zaman kanak-kanak itu bahagia dari segi fizikal, mental dan juga moralnya. Jadi, mengapa beliau menekankan soal ini? Beliau mengatakan zaman kanak-kanak merupakan saat yang terbaik bagi membentuk fizikal, mental dan juga moral kanak-kanak tersebut. Jadi antara perkara yang harus diambil berat pada usia ini ialah anak-anak itu harus dijauhkan dari pengaruh kekerasan yang boleh mempengaruhi jiwa dan moralnya. Peringkat seterusnya pada usia 6 hingga 14 tahun. Jadi kanak-kanak perlu diberi penekanan yang lebih serius pada usia ini dan lebih teratur dengan mendidik dan mengajar mereka untuk membaca dan menghafal. Bagi umat Islam, kita digalakkan untuk menghafal Al-Quran pada usia ini. Dan tidak lupa juga penekanan dalam aspek kognitif. Jadi sebagai contoh pada masa kini, kita menghantar anak kita ke sekolah supaya mereka dapat berinteraksi dan bersosial antara rakan-rakan mereka. Akhir sekali, pada usia 14 tahun dan ke atas, jadi pada tahap ini, Ibnu Sina menekankan bahawa guru memainkan peranan yang amat penting dalam mengenal pasti potensi setiap pelajar. Jadi kita harus tahu bahawa tak semua bakat yang diinginkan oleh pelajar tersebut bersesuaian atau layak untuknya. Melainkan yang betul-betul sesuai untuknya adalah bakat semula jadi oleh seseorang pelajar tersebut. Jadi pada tahap ini, anak-anak ini telah pun bersedia untuk mempelajari bidang tertentu supaya mereka dapat memiliki keahlian yang khususlah bagi setiap bidang. Namun pelajaran asas wajib diberikan kepada mereka. Seterusnya mengenai karya Ibnu Sina. Baik, sepanjang hayat Ibnu Sina, beliau telah menulis sebanyak 250 karya yang berkaitan dengan bidang yang beliau tekuni. Di antaranya ialah yang pertama, Qanon Fitib. Baik, Qanon Fitib ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris iaitu The Canon of Medicine, iaitu ia berisi tentang pelbagai kaedah penyembuhan dan juga ubat-ubatan. Seterusnya Al-Majaz. Al-Majaz ini adalah buku yang berkaitan dengan bidang astronomi. Seterusnya Al-Shifa. Al-Shifa ini ialah buku yang menuliskan tentang masalah penyakit dan ubat-ubatan yang diperlukan untuk merawat sesebuah penyakit itu. Dan akhir sekali buku beliau yang bertajuk De Conglutination Legibus. De Conglutination Legibus ini kitab yang ditulis dalam bahasa Latin yang membahaskan tentang masalah penciptaan alam. Jadi itu sahaja daripada saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Terima kasih.
Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Siti Khadijah binti Abdullah. Nombor matrik 206361 daripada Bachelor Kejururawatan dan Kepujian sesi 2020-2021. Hari ini saya akan menerangkan tentang sumbangan Ibn Sina. Sumbangan Ibn Sina tidak dapat dinafikan lagi di dalam bidang pendidikan dan bidang perubatan seperti beliau telah menemukan pelbagai jenis penyakit. Sumbangan beliau telah menjadi rujukan oleh para pelajar sehingga kini. Hasil sumbangan Ibn Sina telah melahirkan ramai para pelajar yang cerdik pandai dan berfikiran jauh. Salah satu sumbangan Ibn Sina adalah di dalam bidang perubatan. Beliau merupakan seorang doktor yang terkemuka sehingga dianggap bapa doktor perubatan. Karya beliau Kanun fi al-Tib merupakan sebuah buku peraturan yang dianggap sebagai ensiklopedia yang sangat lengkap yang mengandungi 14 jilid serta menerangkan 760 jenis ubat serta jenis penyakit. Sumbangan Ibn Sina yang kedua adalah di dalam bidang teori anatomi dan fisiologi. Melalui pengetahuannya, Ibn Sina menerangkan bahawa jantung mempunyai 3 injap yang terbuka dan tertutup semasa ia mengepam darah. Beliau juga menerangkan cara-cara melakukan pembedahan dan pentingnya untuk mencuci luka selepas pembedahan. Selain itu, beliau menerangkan pentingnya ubat bius dan beliau mencipta satu benang khas untuk menjahit luka selepas pembedahan. Seterusnya, sumbangan Ibn Sina dalam diagnosis dan peredaran darah. Beliau merupakan doktor yang pertama yang dapat mengenal pasti bahawa penyakit paru-paru merupakan penyakit yang berjangkit dalam badan manusia. Beliau juga dapat mengenal pasti tanda-tanda awal penyakit kencing manis serta kesannya. Ibn Sina terkenal dengan penemuannya tentang sistem peredaran darah manusia sehingga diakui oleh ahli perubatan barat sebagai manusia yang pertama yang dapat menemukan sistem tersebut. Beliau juga merupakan doktor yang pertama yang dapat merawat penyakit serius seperti radang selaput otak dan barah usus. Sumbangan Ibn Sina dalam bidang psikologi. Ibn Sina telah menemui ilmu yang dikenali sebagai psikosomatis yang berkait antara kesihatan dan psikologi. Ibn Sina menerangkan bahawa emosi adalah perkara yang sangat penting untuk memulihkan individu yang mengalami gangguan psikologi. Seterusnya, sumbangan Ibn Sina dalam bidang geografi. Ibn Sina merupakan ahli geografi yang mampu menerangkan bagaimana sungai-sungai berhubungan dan berasal daripada gunung ganang dan lembah-lembah. Sumbangan Ibn Sina dalam bidang falsafah. Beliau telah menghasilkan karya falsafahnya untuk dibuat turun bersama persoalan-persoalan lain dalam corak ensiklopedia Kitab Asy-Syifa. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.